salvation, O ruler of
Shalom jemaat Tuhan, sungguh bersyukur hari ini Tuhan memanggil kita kembali dalam ibadah doa malam. Mungkin banyak hal yang telah kita lewati selama setengah minggu ini. Ada yang membuat sukacita tetapi mungkin ada yang membuat kita takut dan tidak berani menghadapi hari esok kita. Tapi mari hari ini bawa hati, pikiran dan hidup kita dalam persekutuannya. Percayalah lawatan perbuatannya yang ajaib Tuhan nyatakan melalui puji-pujian, doa dan firman-Nya. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Persiapkanlah seluruh pikiran dan hati kita. Mazmur 40 ayat yang ke-6 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Janganlah takut menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, karena sesungguhnya telah terbukti perbuatan-perbuatannya yang sangatlah ajaib. Oleh karena itu marilah kita berani untuk senantiasa memberitakan, bersorak dan bernyanyi bagi kemuliaan namanya. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
tiada janji, tiada janji seperti yang, katakan sekali lagi, tiada janji seperti-Mu Tuhan, seperti yang ada padamu. Sungguh perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh melihat, menyaksikan, merasakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami melihat di dalam sejarah, kami melihat di dalam kehidupan kami melihat di dalam setiap pergumulan kami sekalipun ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, semua anugerah pemeliharaan penyertaan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan itu, membuat kami boleh berani menyatakan kemuliaan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sungguh hari ini, jikalau ada di antara kami yang di dalam keadaan yang takut, khawatir, cemas, Tuhan Kau nyatakan lawatan jamahan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami, kuatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh malam hari ini ada lawatan daripada Tuhan, ada kuasa daripada firman, puji-pujian dan doa kami. Dan kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita dan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian iman kita. Kita percaya bahwa tidak perlu kita cemas, takut, bimbang. Sebab Tuhanlah yang beserta dengan kita, dan Dia akan menyatakan segala perbuatannya hebat dan perkasa. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah aku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Sebagaimana pujian hari ini, mari kita masuk dalam beberapa pokok doa dengan penuh iman. Mari kita terus dukung di dalam doa untuk pemerintahan Indonesia kita. Tuhan tetap jagai, beri hikmat, pertolongan dan pimpinan Tuhan, serta dijauhkan dari segala upaya-upaya yang berusaha menjatuhkan pemerintahan kita, memecah belah kesatuan bangsa dan negara kita. Kita berseru berdoa kepada Tuhan, memohonkan penjagaannya dan lawatannya untuk Indonesia kita. Mari kita buka suara bersama-sama untuk pokok doa kita ini. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan kuasa-Mu ajaib, perbuatan-perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan melawat pemerintahan Indonesia, melawat Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang jagai, lindungi ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana, pimpin setiap keputusan langkah yang akan diambil oleh pemerintahan yang ada. Biarlah sungguh ya Tuhan setiap hal yang diputuskan itu semua Tuhan yang berkati, sehingga membuahkan hasil yang baik, dampak yang positif untuk nasionalisme Indonesia ini ya Tuhan Yesus, dan untuk kemajuan Indonesia ini terutama di dalam menghadapi pandemi yang ada ini. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk setiap isu-isu yang ada ya Tuhan yang mungkin berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan dan juga untuk memecah belah kesatuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memberikan anugerah kemerdekaan untuk Indonesia ini, Tuhan juga akan menyertai di dalam persatuan ya Tuhan bangsa dan negara ini. Dimulai dari kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menyatakan kasih dan terang-Mu ya Tuhan di tengah-tengah Indonesia ini. Tolong kami, tolong Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa untuk produksi vaksin di berbagai negara, supaya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan dapat segera diproduksi secara massal. Mari kita berdoa untuk pembuatan dan produksi vaksin ini. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, kami hari ini berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk progresif akan penemuan dan produksi vaksin ya Tuhan yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berdoa tetap ya Tuhan di dalam setiap kebutuhan yang diperlukan ya Tuhan di dalam produksi vaksin ini, dan juga untuk setiap tahapan-tahapan ya Tuhan, untuk tahapan produksi ya Tuhan. Biarlah sungguh vaksin ini boleh segera diproduksi dan massal ya Tuhan, dan boleh menjadi dampak yang positif ya Tuhan bagi Indonesia, bagi seluruh muka bumi ini bahkan ya Tuhan. Banyak orang boleh disembuhkan, dipulihkan, dan kami boleh bersama-sama ya Tuhan maju lagi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita juga terus berdoa untuk hubungan Amerika dan Tiongkok. Tuhan boleh menolong di tengah polemik yang ada, supaya kedamaian boleh tercipta sehingga memberikan dampak positif bagi dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk hubungan Amerika dan Tiongkok ini. Buka suara bersama-sama. Tuhan, kami juga hari ini berdoa tidak lupa ya Tuhan untuk hubungan antara Amerika dan Tiongkok, dua negara besar agraris ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh ya Tuhan damai-Mu ya Tuhan boleh melawat setiap negara ini, sehingga dua negara besar ini ya Tuhan boleh ada kedamaian di dalamnya ya Tuhan, dan hal ini boleh menjadi dampak positif luar biasa bagi dunia ini. Tuhan tolong ya Bapa, supaya sungguh setiap polemik yang ada Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang lawat, Engkau boleh pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas bangsa-bangsa dunia, Kau juga berperkara atas dua bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku.
Hari ini juga kita akan terus berdoa bagi gereja kita GII Hok Im Tong dan seluruh bagian di dalamnya. Ada pelayanan misi parosia, radio Suara Indah, Sekolah Trimulya, Bintang Mulia, serta Poliklinik Elim dan Bethesda. Mari dukung doa supaya GII Hok Im Tong tetap dapat melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang secara luas. Mari kita buka suara untuk GII Hok Im Tong secara seluruhnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memelihara gerejamu ini ya Tuhan, sehingga gerejamu ini boleh menjadi saluran berkat ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan untuk kedepannya lagi ya Tuhan, melewati masa-masa pandemi ini tidak mudah, tapi biarlah sungguh tangan pertolonganmu ya Tuhan menolong mencukupkan gerejamu ini untuk tetap menjadi saluran berkat di dalam seluruh aspeknya yang ada ya Tuhan, baik itu di dalam bidang kesehatan, di dalam bidang pendidikan, dan juga misi ya Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh ya Tuhan, Tuhan pakai supaya kami boleh diberikan hikmat memikirkan yang terbaik ya Tuhan. Seluruh pengurus majelis ya Tuhan boleh diberikan hikmat ya Tuhan untuk pemikiran yang terbaik bagi kemajuan GII ini, untuk sungguh lebih lagi menjadi berkat, dan Tuhan pakai dengan luar biasa di tengah-tengah Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bertumbuh kualitas hidup semakin baik dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara kita memiliki beberapa pokok doa pribadi, pergumulan yang mungkin tidak dapat disampaikan kepada orang lain atau siapapun itu. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam Dia. Dan jikalau kita beribadah hari ini bersama dengan keluarga kita, ajak keluarga kita untuk berdoa bersama. Doakan beberapa pokok doa di dalam keluarga kita. Mari kita mengambil waktu doa sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau yang lihat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini beribadah. Mungkin ada yang seorang diri, ada yang bersama dengan keluarga, kerabat. Biarlah sungguh Tuhan lawatan-Mu ya Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kami tanpa terkecuali. Mungkin ya Tuhan ada di antara kami ya Bapa yang membawa hati dengan begitu banyak pergumulan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh ada lawatan-Mu ya Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang bergumul di dalam ekonomi. Kami berdoa ya Tuhan supaya sungguh usaha, pekerjaan, bisnis ya Tuhan yang mungkin sudah tertunda cukup lama selama masa pandemi ini, Tuhan Kau yang tetap berkati. Supaya ada jalan maju ke depan ya Tuhan yang Tuhan boleh pimpin. Tuhan juga berkati ya Tuhan untuk setiap keputusan yang perlu diambil di dalamnya. Engkau yang sungguh berjalan di depan memimpin ya Tuhan setiap keputusan yang perlu diambil. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini di dalam pergumulan kesehatan ya Tuhan. Tuhan biarlah sungguh lawatan Tuhan boleh memulihkan, boleh memberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan jikalau ada di antara jemaat-Mu yang hari ini berbaring di ranjangnya Tuhan tidak memiliki kekuatan sedikit pun ya Tuhan untuk bangkit, tetapi biarlah sungguh Tuhan Kau yang lihat hatinya untuk mau tetap beribadah kepada Tuhan. Maka lawatan jamahan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan boleh nyatakan, berikan kekuatannya Tuhan untuk tubuhnya yang lemah ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk setiap kami yang bergumul di dalam studi kami ya Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Kau yang melawat menjamah juga. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang bergumul dengan kuliah kami, atau mungkin itu dengan studi anak-anak kami. Tuhan Kau yang tolong ya Bapa supaya sungguh
di dalam masa-masa kelulusan ini, dan juga ada masa-masa ujian dan lain sebagainya juga Tuhan, Kau yang tolong berikan hikmat bijaksana, kemampuan ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan melewati pergumulan di dalam studi mereka ya Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya, jikalau ada di antara kami juga Tuhan yang membawa keluarga kami ya Tuhan, atau bergumul di dalam keluarga kami berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh kasih Yesus Kristus boleh mengalir ya Tuhan dan memenuhi keluarga, setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, dan boleh memulihkan ya Tuhan setiap keluarga yang ada. Tuhan yang tolong setiap keluarga demi keluarga, pulihkan, dan biarlah sungguh sukacita Tuhan boleh turunkan atas setiap keluarga dan memelihara setiap masa depan mereka. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan biarlah sungguh ya Tuhan kekuatan iman Tuhan boleh tambah-tambahkan untuk setiap kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 亲爱的姐妹们，平安！ Saudara-saudari kekasih, Shalom. 今天很高兴我们可以一起默想主的道。 Senang sekali hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. 今天的题目是壮胆的基督徒生活。 Tema hari ini adalah orang Kristen yang kuat, gagah perkasa. 我们来看两处的经文。 Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan. 第一个是在但以理书第3章17到18节。 Yang pertama dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. 即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。既或不然，王啊，你当知道，我们既不是侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。 Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 第二处的经文是罗马书12章11节第下半段。 Bagian yang kedua adalah kitab Roma pasal 12 ayat 11 bagian B. 要心里火热，常常侍奉主。 Hendaklah kerajinanmu tidak kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你，我们可以来到你的面前。 Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepada Dikau karena kami tahu bahwa kami tidak layak. 我们是不配的，我们是凭着你的儿子耶稣的恩惠来到你的面前。 Sebab kami datang di hadirat Tuhan semua semata-mata karena anak-Mu Yesus Kristus. 我们求你帮助我们，使我们可以认识你的真实、你的圣洁、你的权威。 Tuhan tolonglah supaya kami lebih mengenal Dikau, mengenal kesucian, kebenaran dan kasih-Mu dan kuasa-Mu. 认识你的信实和慈爱， Mengenal kesetiaan-Mu, 认识你的真理和律法。 juga Taurat-Mu dan kebenaran firman-Mu. 求你真理的圣灵引导我们进入真理， Kiranya roh kebenaran memimpin kami masuk ke dalam kebenaran, 使我们的侍奉讨你的悦纳， supaya pelayanan kami berkenan di hati Tuhan, 知道见里面。 sampai kami bertemu dengan Tuhan. 师父，今天下午的机会， Berkati kebaktian sore ini. 感谢赞美主， Kami bersyukur kepada Tuhan. 奉主耶稣基督的名， Dalam 祈 nama 求， Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 在公元前587年那一年， Tahun 537 sebelum Masehi,
587 ya. 587.呀。强大的国家巴比伦征服了以色列， Kerajaan yang kuat Babylon itu menguasai Israel. 他们把耶路撒冷的圣殿毁灭了， Mereka merusak bait suci di Yerusalem, 把强壮的人掳走， juga menawan orang-orang yang kuat, 只留下软弱无能的人。 ditinggalkannya orang-orang yang lemah. 上帝为什么要把他自己的子民掳到巴比伦呢？ Mengapa Tuhan mengizinkan umatnya itu ditawan ke Babylon? 上帝岂不是已经给了迦南流奶与蜜之地的为他们的产业呢？ Bukankah Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan menjadi milik mereka? 这是因为他们得罪了带领他们出埃及的上帝。 Ini dikarenakan mereka berdosa kepada Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. 他们随从神在他们面前赶出外邦人的神， Mereka mengikuti dewa-dewa atau ilah-ilah orang kafir yang dihalaukan oleh Tuhan dari tanah Kanaan. 上帝叫他们做的，他们不做； Apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan, mereka tidak lakukan. 上帝眼中看为恶的，他们偏偏去做。 Tetapi apa yang dipandang oleh Tuhan buruk itu, jahat, mereka malah melakukannya. 这样子惹动了上帝的怒气。 Akhirnya timbullah murka Tuhan. 生命记第4章告诉我们，上帝是烈火，是祭血的神。 Di dalam Ulangan pasal 4 memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan dan dia adalah Tuhan yang cemburu. 如果以色列人拜偶像、败坏自己， Jikalau 上帝 orang Israel itu menyembah berhala, merusak dirinya, 上帝会把他们分散在各处，不让他们住在应许之地。 Tuhan akan menyerahkan mereka ke seluruh pelosok dunia. Tidak izinkan mereka tinggal di tanah Kanaan itu. 等到他们真正悔改的时候，他们才可以回家乡。 Sampai mereka bersungguh-sungguh bertobat, mereka baru boleh kembali ke tanah Kanaan. 以色列历史告诉我们，神是轻慢不得的上帝。 Jadi kita melihat di dalam sejarah orang Israel, Tuhan itu tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. 按照保罗在加拉太书6章7节这么说。 Menurut Paulus di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7, 人种的是什么，收的也是什么。 apa yang ditanam manusia, itu juga adalah apa yang dituaikannya. 在以色列败坏的百姓当中， Di antara orang-orang Israel yang berontak kepada Tuhan, 有一批忠诚爱主的人们， ada sebagian adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. 其中是出类拔萃的4位青年人， Di antaranya adalah 4 orang yang sangat menonjol. 就是但尼里和他的3个朋友撒德拉、米沙跟亚比尼哥。 Yaitu Daniel dan juga 3 kawannya, Sadra, Mesa, Abednego. 圣经告诉我们，他们的相貌俊美， Alkitab memberitahukan kepada kita mereka wajahnya tampan 通达各样的学问， dan mereka memiliki pengetahuan yang luas. 聪明智慧 Mereka berhikmat dan pintar. 具备啊。国王用3年的时间装备他们，在皇宫里实力。 Raja menggunakan 3 bulan untuk melatih mereka. 3 tahun. Oh, Raja menggunakan 3 tahun untuk melatih mereka. 3年后，国王就把巴比伦省的事务交给他们管。 Nah, setelah 3 tahun Tuhan menyerahkan urusan di Babylon itu kepada mereka. 有一天，国王为自己立了一个大像， Satu hari Nebukadnezar itu raja mendirikan satu patung yang besar.
高度是27米，大概是6到7层楼那么高。 Tingginya itu 27 meter, kira-kira 6 tingkat. 如果今天我们去西利亚的都拉地， Kalau kita hari ini bisa pergi ke Syria di daratan Tura. 那边我们可以看到金像没有了，但是金像的四方形的基础大概14平方 Kita 还 tidak 在。 bisa melihat patung besar itu, tetapi dasarnya kira-kira 14 meter persegi kita masih bisa melihat. 国王下令让所有官员都来为他所立的金像举行开光之礼。 Nah, raja itu memerintahkan bahwa semua pangkat-pangkat atau pejabat-pejabat mereka harus berkumpul untuk menghadiri upacara penabisan patung besar itu. 又下令他们一听到各样的乐器的时候，他们要俯拜他的金像。 Kalau mereka mendengar suara berbagai macam suara musik itu, mereka harus sembah sujud kepada patung itu. 为什么尼布加尼撒王要立这个金像呢？ Mengapa Raja Nebukadnezar mau mendirikan patung besar ini? 背后是有政治的目的。 Nah, karena ada background dari motivasi politik. 他要每一个官员都向他表示他们的忠诚。 Dia menginginkan bahwa semua pejabat-pejabat dan juga bawahannya itu menyatakan kehormatan kepada dia. 就是群体的忠诚。 Yaitu seumur hidupnya mengabdikan diri kepada dia. 我们看到世界上有很多政治家利用宗教来巩固他们的 Kita juga 势力。 melihat di dunia politik banyak sekali politikus-politikus itu menggunakan agama untuk mengokohkan kedudukannya. 比如说，在1936年，在德国有一位青年人，就是纳粹的青年，他名字叫做 von Sirach。 Misalnya di Jerman pada tahun 1936 ada seorang pemuda yang dari partai Narsis yang Nazi, namanya Baldur von Sirach。 呀，他有一个观念，就是德国人是服从神的律法。 Dia mempunyai satu konsep bahwa orang Jerman itu patuh terhadap Taurat Tuhan. 希特勒是一个真正的德国人，因为他为德国着想。 Hitler adalah seorang Jerman yang sejati. Maka dia apa yang dia lakukan itu semua demi Jerman. 服从希特勒就是服从神。 Jadi mematuhi Hitler berarti mematuhi Tuhan. 尼布加尼撒王也是这样，服从他就是服从神。 Demikian juga Nebukadnezar menganggap bahwa mematuhi dia berarti mematuhi Tuhan. 所以那一天，当音乐响的时候，大家都匍匐敬拜那个金像。 Maka pada hari itu, waktu berbagai macam jenis suara musik itu dibunyikan, semuanya menyembah sujud. 只有撒德拉米沙跟亚比尼哥站起来。 Hanya Sadra, Mesa dan Abednego mereka tegak berdiri. 他们不肯弯腰敬拜别的神。 Mereka tidak mau menyembah ilah lain. 那时候加勒底人就到王面前控告他们。 Maka orang Kasdim itu datang di hadirat raja itu menuduh mereka. 他们说：“你看这些撒德拉米沙、阿比尼哥这些犹太人，他们不理你。” Mereka mengatakan, lihat orang-orang Yahudi ini, mereka tidak memperdulikan apa yang diperintahkan. 他们不侍奉你的神，也不肯弯腰敬拜你所立的 Mereka 金 tidak 像。 mau menyembah sujud dan melayani dewa raja itu. 那这个尼布加尼撒王知道他们背后是有政治的目的的控告。 Mereka Raja Nebukadnezar tahu mereka
tuduhan mereka adalah satu tujuan politik. 但是所以他自己要亲自知道事情的真相。 Maka dia ingin mengetahui hal sebenarnya. 但是在那么大的场合，他也不能失去面子。 Tetapi di dalam keadaan yang begitu banyak orang yang hadir, dia juga tidak mau hilang mukanya. 所以他去叫那个撒德拉米夏跟亚比尼哥， Maka dia menyuruh Sadra, Mesa, Abednego datang. 你们是不是故意不要侍奉我的神，不要敬拜我所立的镜像呢？ Menanyakan mereka, apakah Anda atau engkau itu sengaja tidak mau menyembah patung yang saya tetapkan itu? 我再给你们第二个机会， Saya memberi kesempatan yang kedua kepada kamu. 当你们听到各种各样的音乐的时候，你要匍匐敬拜我的镜像。 Waktu kamu mendengar berbagai macam suara musik itu, kamu harus menyembah sujud. 否则我肯定你们一定把你们扔到烈火当中。 Kalau tidak, saya pasti akan melemparkan kamu ke dalam perapian. 那时有何神能救你们脱离我的手 Nah, 呢？ waktu itu siapa atau Tuhan mana yang bisa melepaskan diri kamu dari tangan aku? 我们看到尼布加尼撒王高傲的心，让他提高自己到上帝的地位。 Mereka melihat si Nebukadnezar itu meninggikan diri seperti dirinya adalah Tuhan. 除了我以外，没有别的人能救他们脱离他的手。 Selain Tuhan, tidak ada ilah lain atau kekuatan lain bisa menyelamatkan kita lepas diri kita lepas daripada Raja Nebukadnezar. 所以他信的不是神论，不是巴比伦的神。 Makanya mereka tidak akan takluk kepada Tuhan orang Babylon. 尼布加尼撒王所信的不是神论，也不是巴比伦的神。 Nebukadnezar yang dipercaya oleh Nebukadnezar bukan Tuhan, juga bukan Tuhan dari dewa dari Babylon. 他所信是指他自己， Yang dia yakini adalah dirinya sendiri. 是世俗主义还是人文主义 Dia adalah berdasarkan humanisasi. ？humanisme dan sekularisme呀。那么撒达米沙跟亚比尼哥的反应是如何呢？ Bagaimana reaksi daripada Sadra, Mesa dan Abednego? 他们说：“我们的神能将我们从烈火救出来，脱离你的手。” Mereka mengatakan Tuhan kami akan menyelamatkan atau sanggup menyelamatkan kami keluar dari perapian dan tangan raja. 既或不然，他们不愿意，已经决定不愿意侍奉他的巴比伦的神，也不敬拜国王所立的镜像。 Jikalau tidak, mereka juga tidak akan sudah memutuskan tidak akan menyembah patung emas itu dan juga tidak akan memuja dewa mereka. 换一句话说，以色列的耶和华是唯一的选择。 Dengan lain kata, Yehowa dari orang Israel adalah satu-satunya yang patut dipuja. 如果神的旨意是要他们存活，他一定可以救他们出来。 Jikalau kehendak Tuhan menginginkan mereka diselamatkan, mereka pasti bisa keluar dari perapian itu. 如果神的旨意是要他们死，他也将他们复活。 Jikalau Tuhan menginginkan mereka mati, mereka yakin mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. 他们像约伯可以说：“如果虽然神杀我，我仍然相信他。” Mereka seperti Ayub mengatakan, sekalipun dia membunuh, aku tetap mempercayai dia. 今天我们要从撒德拉米沙跟亚比尼哥认识他们壮胆的秘诀。 Hari ini kita akan mencari rahasia mengapa Sadra, Mesa, Abednego itu mereka begitu berani. 第一个，因为他们不愿意玷污自己。 Karena
pertama adalah karena mereka tidak akan menajiskan diri dengan hal-hal apapun. 我们在但以理书第1章看到，他们在3年的时间，国王正在装备他们进入 Di dalam 侍奉。 pasal 1 Daniel kita melihat mereka di dalam 3 tahun itu mereka dilatih untuk melayani di istana. 国王要求他们不但掌握加勒底的文字， Raja itu bukan hanya menginginkan mereka belajar bahasa Kasdim, 但是他们也要有健壮的身体。 mereka harus memiliki perawakan yang kuat. 所以，国王就给了自己的王膳跟酒给他们。 Maka anggur dan juga hidangan untuk raja diberikan kepada mereka. 但是他们因为不要玷污自己，所以拒绝了这个王膳。 Tetapi mereka menolak karena mereka tidak mau menajiskan dirinya. 主耶稣曾经这样说：“人在小事不忠心，小事忠心，在大事也会忠心。” Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa manusia kalau setia di dalam hal yang kecil, di dalam hal yang besar dia pun akan setia. 人若在最小事的事情不忠心，在大事也不会忠心。 Sebaliknya kalau tidak setia di dalam hal yang kecil, nah dia juga tidak akan setia di dalam hal yang perkara yang besar. 我们看到撒德拉、弥撒跟亚比尼哥，他们在小事，就是在食物上忠心。 Nah, kita melihat Sadra, Mesa, Abednego di dalam hal yang kecil, yaitu urusan makanan mereka setia. 现在我们看到有很多中国的大商人在访问他们的之中，他们会这么讲。 Kita melihat pedagang-pedagang orang Chinese atau Cina, mereka mengatakan, 我们要成功，要会做人，学会做人。 kalau kita mau sukses, kita harus belajar bagaimana menjadi manusia. 我们不要刚硬，我们要随和。 Kita jangan kaku atau keras, tapi Buyao kita harus siban. menyesuaikan diri. 不要死板，要灵活，这样子就能得到更多的订单。 Kalau kita bisa menyesuaikan diri dan kita fleksibel, kita akan mendapatkan banyak order. 这个撒德拉、弥撒跟亚比尼哥干嘛那么刚硬呢？皇帝已经好心给他们的自己的皇膳。 Kenapa Sadra, Mesa, Abednego begitu keras, sedangkan raja sudah memberikan makanan kepada mereka? 国王要求的，你赶快去做吧。 Sebetulnya apa yang diinginkan raja, sebetulnya mereka harus melakukannya. 对信仰不要那么认真。 Nggak usah terlalu serius terhadap iman kepercayaan. 这个撒德拉、弥撒跟亚比尼哥是笨蛋一个。 Mereka mengatakan, wah ini Sadra, Mesa, Abednego adalah orang yang bodoh. 他们灭自己的路。 Mereka merugikan dirinya sendiri. 但是撒德拉、弥撒跟亚比尼哥，他们跟神有一个密切的关系。 Tetapi Sadra, Mesa, Abednego mereka mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. 神是圣洁的，所以他们也要圣洁。 Tuhan itu suci adanya dan mereka juga suci adanya. 在哥林多前书6章19节， Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengatakan, 我们的身体是神的居所。 tubuh kita adalah bait suci. 当我们犯罪的时候，我们玷污了神的圣殿 Waktu。kita berdosa, kita berarti kita menodai atau menajiskan tubuh kita. 所以在生命记第4章告诉我们，当以色列人犯罪的时候，他们是败坏自己。 Jadi orang Israel waktu mereka berdosa, mereka merusak diri. 在旧约有一个很著名的一个先知或神人， Di dalam perjanjian lama ada seorang nabi, 他名叫以利沙。 Elisa. 有一天，亚兰的国王派他的元帅到以色列。 Satu hari Raja Aram itu mengutus panglimanya datang ke Israel. 这个元帅叫乃曼，他是一个马蜂。 Panglima itu namanya Naaman, dia
mempunyai sakit kusta. 但是因为乃曼愿意服从神人的话，他在约旦河沐浴了7次，他就得到痊愈。 Naaman karena patuh terhadap perintah dari Elisa, akhirnya dia mandi 7 kali di dalam sungai Yordan dan akhirnya dia tahir. 他就带了他一切跟随他的人到神人那里。 Nah, akhirnya dia membawa bawahannya itu pergi bertemu dengan Elisa. 他说：“如今我知道，除了以色列，没有天下没有别的神。” Dia mengatakan, sekarang saya tahu bahwa di dunia ini atau di kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allah dari orang Israel. 为了表示他的感谢，他也带了许多礼物给神人。 Untuk menyatakan syukurnya, terima kasihnya kepada Elisa, dia membawa banyak hadiah kepada Elisa. 但是神人向永恒的上帝发誓，他不接受任何的礼物。 Tetapi Nabi itu bersumpah di hadapan Tuhan yang hidup itu tidak akan menerima barang-barang yang dibawa. 他祝福了乃曼就平平安安的回去。 Dia hanya memberkati Naaman pergi. 但是那时候，以利沙的仆人叫做基哈斯，他心里想：哎呀，主人拒绝了那些贵重的礼物，好可惜呀。 Tetapi hambanya itu yang namanya Gehazi, dia melihat, oh tuanku itu menolak barang-barang yang diberikan. 他就去追赶乃曼， Maka dia mengejar Naaman. 他就跟乃曼说：“主人打发他来，因为有2个先知刚来。” Dia mengatakan kepada Naaman bahwa tuannya itu kedatangan 2 pemuda. 主人要他向乃曼要2套的衣裳跟1个， Dan tuannya itu minta kepada Naaman 2 potong pakaian. 和1个他人的银子。 1 talenta perak. 这个乃曼不只给1个他人，但是给了2个他人。 Akhirnya Naaman bukan hanya kasih dia 1 talenta tetapi 2 talenta. 他很乐意的给，然后基哈斯也这样很乐意的得到这个东西。 Akhirnya Gehazi mendapatkan barang-barang itu. 他把东西放在家里了，然后就站在主人面前。 Dia simpan barang-barang itu dan berdiri di hadapan Elisa. 主人问他：“你刚去了哪里？” Tuannya itu menanyakan, kemana kamu pergi? 他说：“没有去哪里啊。” Saya tidak kemana-mana. 那他主人就说：“当那人下车转回迎你的时候，我的灵不是在那边吗？” Dan Elisa itu mengatakan, waktu orang itu turun dari keretanya, hatiku juga ikut pergi ke sana. 这个是不是收银钱、收衣裳、买橄榄油、买橄榄园、买葡萄园、买葡币的时候吗？ Apakah ini adalah waktunya yang tepat untuk kamu mendapatkan pakaian, perak dan juga kebun anggur, kebun zaitun? 看啊，这个拿阿曼的麻风病现在就沾染你跟你的后裔，直到永远。 Dan ketahuilah, penyakit kusta dari Naaman itu sekarang kena kamu. 基哈斯为什么不觉得可惜自己用自己的作为的行为玷污自己呢？ Mengapa Gehazi itu tidak merasakan apa yang dia lakukan itu menajiskan dirinya? 因为他的心是属于世界的。 Karena hatinya itu tertarik oleh keduniaan. 圣经在约翰一书2章5节这么说。 Di dalam Injil Yohanes, di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 mengatakan, 不要爱世界和世界的东西。 Jangan mengasihi dunia ini dan segala perkara di dunia ini. 爱父的心就不在你们里。 Kalau kita mencintai dunia ini, kasih terhadap Tuhan itu tidak ada.
为什么撒德拉、米沙跟亚比尼哥这么坚强？因为他们不让自己被玷污。 Mengapa Sadra, Mesa, Abednego begitu kuat? Karena mereka tidak akan najiskan diri oleh hal apapun. 结果他们的面貌比他们的其他的青年人都是更俊美。 Akhirnya wajahnya itu mereka lebih indah daripada pemuda-pemudi yang lain. 他们的知识聪明比用法师、术士的胜过10倍。 Mereka hikmatnya melebihi orang-orang Babylon itu 10 lipat ganda. 第二， Yang kedua, 他们的秘诀是因为他们有一个不愿意看到神的尊荣被践踏。 Yang kedua, mereka tidak inginkan kemuliaan Tuhan atau kuasa Tuhan itu diremehkan oleh orang lain. 他们对王说，或生或死，他们要侍奉上帝。 Mereka mengatakan kepada raja, baik mati maupun hidup, mereka mau melayani Tuhan. 他们有一个火热的心侍奉主。 Hatinya berkobar-kobar menyala dan melayani Tuhan. 旧约有一个人，一个青年人，他们叫做菲尼哈。 Di dalam perjanjian lama ada seorang pemuda yang namanya Pinehas. 很少人提到他的名字，但是他很重要，神很佩服他。 Tetapi dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. 民数记25章记载他的英雄的之记。 Nah, kepahlawanan dia itu dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 25. 有一天，以色列人已经达到了斯廷，就是一个很靠近迦南地的地方。 Satu hari orang Israel tiba di satu tempat yang Setin, yang namanya dekat dengan tanah Kanaan. 那时候以色列人跟摩押的女子犯了淫乱，就是拜偶像的淫乱罪。 Orang Israel itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. 他们不但献祭物给摩押的神，他们也是吃那个摩押吃那个祭物，然后 Bersama 跪下 dengan 拜。 perempuan-perempuan Moab itu mereka mempersembahkan korban kepada dewa mereka dan mereka makan makanan yang dipersembahkan. 这样就跟摩押的神巴尔比尔联合， Mereka menyatu dengan Baal Peor. 上帝的怒气就发作了。 Akhirnya timbullah kemurkaan Tuhan kepada mereka. 摩西让那些跟巴尔比尔的神联合的，把他残杀。 Musa itu membunuh semua yang orang Israel yang menyatukan diri dengan Baal Peor. 但是那时候瘟疫已经开始了， Tetapi 爆发了 waktu itu terjadi musibah. penyakit bentar。那时候摩西跟会众们在会幕门前哭泣。 Maka Musa dengan yang lain-lainnya mereka menangis di depan kemah pertemuan。 kemah pertemuan. 那时候有一个青年人带着一个米甸的女子路过。 Saat itu ada seorang pemuda Israel membawa seorang perempuan Midian. 他当作无所启事，要把这个米甸的女人带到弟兄面前。 Dia membawa perempuan Midian itu di tengah-tengah saudara-saudara. 那时候菲尼哈就站起来，他就手里拿一把枪。 Saat itu Pinehas itu berdiri dan dia membawa satu alat. 他就把跟着这两个人进到亭子， Dia ikut kedua orang itu masuk ke dalam kemah. 然后便把这个枪有腹中刺透他们两个。 membunuh mereka. 那时候就那个瘟疫就停了，死亡的人数是24000人。 Akhirnya
penyakit samper itu berhenti, dan waktu itu yang mati 24.000 orang. 神就向摩西说：“非尼哈让我的怒气消了。” Tuhan mengatakan Penihas itu membuat murkaku surut. 他以我的心，我的祭血的为心。 Dia membela kekudusan Tuhan. 所以我不出灭以色列人。 Makanya saya tidak akan memusnahkan orang Israel. 弟兄姐妹们，有没有记得在新约在哪里有出现这个经节？ Apakah kita ingat di dalam perjanjian baru ada ayat seperti 以 ini? 我的祭血为心。 Ya. Hati Tuhan yang sangat cemburu  itu 是在约翰2章，是在主耶稣第一个神迹，随便酒过后， yaitu setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Ayat 17 ya. 主耶稣进到圣殿的时候，他看 Waktu 到 Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci, 有人买卖牛羊鸽子， di situ ada orang yang menjual kambing, domba, dan juga merpati. 也有兑换的钱的人坐在那边。 Juga penukar uang di situ. 主耶稣就拿一个绳子，做了一个鞭子。 Tuhan mencambuk mereka dengan tali. 他把牛羊赶出去， Menghalaukan semua kambing domba itu. 把那些银钱倒掉，把他们的桌子推翻。 Uangnya dan juga meja penukar uang itu semua dibalikan. 又向鸽子买卖鸽子的说：“不要把我的父的圣殿当作买卖的地方。” Dan dia mengatakan janganlah membuat bait suci itu menjadi tempat jualan. 那时候门徒们就记得，在诗篇有一个这样的经节。 Waktu itu murid-murid Tuhan mengingat apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur. 为了你的殿，我的心焦急，如同烈火烧。 Hatiku terhangus karena bait suci. 撒德拉、米沙跟亚比尼哥跟非尼哈，主耶稣他们都有这样的一颗心。 Jadi kita melihat Sadra, Mesa, Abednego dan juga Penehas dan Tuhan Yesus semua memiliki hati cemburu seperti Tuhan. 3个礼拜以前，我遇到一位青年人。 Beberapa minggu yang lalu saya ketemu sama seorang pemuda. 他是电脑通讯的一个 Dia adalah 专家。 seorang teknisi daripada IT di komputer. 以前他跟一个基督徒工作。 Dia bekerja di sebuah PT orang Kristen. 有一天在他的会议里面，他就要求公司买正版的软件。 Satu hari di dalam rapat PT itu dia mohon supaya bisa dibelikan software yang orisinil 安装每一个的电脑。 untuk melengkapi semua komputer itu. 他的老板虽然是一个基督徒，而且是智慧很高的长老， Tetapi bosnya adalah seorang Kristen, dia juga seorang penatua. 他不同意这个青年 Dia 人的 tidak setuju 因为正版的软件是比盗版的贵了10几倍。 karena software yang orisinil dibandingkan dengan software yang di-copy itu lebih mahal berapa puluh lipat. 但是这个青年人就站起来说：“我们是基督徒，我们不可以偷窃。” Tetapi pemuda ini mengatakan kita orang Kristen, kita tidak boleh mencuri. 我们不可以做这个丢脸的事，上帝会不喜欢。 Tuhan tidak berkenan dengan hal ini jikalau kita mencuri. 那时候那个老板的脸就发红了，他无话可说。 Dan makanya bosnya itu mulai wajahnya
berubah dan terpaksa dia mengatakan, 他为了保持自己的尊严，不得不要同意这个青年人的要求。 karena harga dirinya dia terpaksa mengizinkan permohonan 结果 pemuda ini. 这个公司花了一大笔钱， Akhirnya PT ini mengeluarkan uang yang cukup banyak. 我们看到这位青年人看到不义的事，他会站起来说话。 Makanya kita melihat si pemuda ini kalau melihat hal yang tidak benar dia berani mengatakannya. 他有一颗爱主的心，火热的心。 Dia mempunyai satu hati yang menyala-nyala mengasihi Tuhan. 我们看到中国人接受了孙子的思想。 Orang Tionghoa itu sering menerima strategi peperangan dari yang disebut Sun Tzu. 孙子有一句话，我们常说：“天时、地利、人和。” Dikatakan kesempatan dan juga keadaan sekitarnya dan juga hubungan human relationship. 天时是成功之路的的记忆。天时是成功之路的记忆。 Jadi kesempatan itu adalah satu cara untuk mencapai kesuksesan. 地利是成功之路的条件。 Nah, syarat untuk sukses salah satu lagi adalah keadaan environment. 那人和是成功的关键。 Hubungan manusia yang baik itu juga adalah rahasia yang terpenting. 因为它是成功的总和。 Jadi yang paling penting hubungan manusia itu harus bagus. 所以天时不如地利，地利不如人和。 Makanya kesempatan tidak sepenting daripada keadaan sekitarnya dan keadaan sekitarnya tidak sepenting daripada hubungan manusia. 但是基督教的思想不是这样。 Tetapi pemikiran kekristenan bukan seperti itu. 地利跟人和不如天时。 Hubungan manusia dengan keadaan sekitarnya itu tidak sepenting dari kesempatan yang Tuhan berikan. 因为人算不如天算。 Karena perhitungan manusia tidak akan sebanding dengan perhitungan Allah. 为什么这个老板，刚才的老板心里不会感到不义呢？ Kenapa bos itu tidak merasakan apa yang dia tetapkan itu tidak benar? 因为他的心没有爱神的心。 Karena tidak ada hati yang mengasihi Tuhan. 哥林多13章这么说：爱是不愿意看到不义的事。 Di dalam Injil, di dalam kitab Korintus pasal 13 mengatakan kasih itu tidak menerima yang tidak benar. 为什么一个人会不喜欢不义的？因为他有神的生命在里面。 Orang yang tidak menyukai yang tidak benar karena hatinya ada Tuhan. 第三， Yang ketiga, 我们看到撒德拉、米沙跟亚比尼哥他们的秘诀，就是因为他肯为主牺牲一切。 Sadra, Mesa, Abednego mereka bisa mengasihi Tuhan karena mereka rela berkorban bagi Tuhan. 他说，如果神没有让他们救出来，让他们死，他们也不会。 Mereka mengatakan kalau Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka juga tidak akan melayani atau menyembah sujud kepada patung itu. 听了这句话，你不叫尼撒王的脸变黑了。 Maka setelah mendengar perkataan mereka, Nebukadnezar itu begitu murka, 怒气 marah. 冲冲， Dia marah sekali. 他就吩咐把火窑的热度增加7倍。 Dia menyuruh orang membuat perapian itu tambah panasnya 7 lipat ganda. 然后把撒德拉、米沙跟亚比尼哥绑起来，扔到 Dan 火窑里。 mengikat Sadra, Mesa, Abednego dan menyerahkannya, lempar ke dalam perapian itu. 今日我们看到很多人基督徒的失败，就是
怕人多过怕上帝。 Hari ini kita melihat banyak orang Kristen yang gagal justru karena takut manusia lebih daripada takut Tuhan. 但是撒德拉、米沙跟亚比尼哥，他不怕尼布甲尼撒王，只能杀身体的人。 Tetapi Sadra, Mesa, Abednego dia tidak takut Raja Nebukadnezar yang bisa membunuh tubuhnya, tidak akan bisa memusnahkan atau membinasakan jiwa mereka. 那撒德拉、米沙跟亚比尼哥怕上帝，能杀身体，也能杀灵魂，丢在地狱里面。 Sadra, Mesa, Abednego mereka takut Tuhan yang bisa melemparkan mereka atau memusnahkan mereka, tubuh mereka dan juga jiwa mereka di dalam neraka. ke dalam neraka. 那时候我们看到有一个奇迹发生。 Waktu itu kita melihat satu hal yang mengherankan. 尼布甲尼撒王扔在这个火窑里是3个人，但是他看到的是4个人。 Di dalam perapian dia melihat bukan 3 orang tetapi 4 orang. 他们在火窑中游行， Mereka berjalan-jalan di dalam 已 perapian, 经没有被绑了。 tidak terikat. 而且第4个人他的脸孔好像神子。 Dan orang yang keempat mereka wajahnya seperti anak Allah. 谁是这个神子呢？ Siapakah dia? 是主耶稣。 Yaitu Yesus Kristus. 当我们在艰难的当中，我们知道神与我们同在。 Di dalam keadaan yang sulit Tuhan menyertai kita. 虽然我们看不到，但是神在我们中间。 Sekalipun kita tidak melihat Tuhan tetapi dia ada di tengah-tengah kita. 到现在如此，我们不知道撒德拉、米沙跟亚比尼哥他们是否知道主耶稣在他们身边。 Apakah ketiga orang itu mereka tahu Yesus ada di tengah-tengah mereka? 我们只知道耶稣不跟他们出来。 Tapi kita melihat waktu mereka keluar, Yesus tidak keluar. 那么，尼布甲尼撒王就靠近那个火窑洞那边说 Maka Nebukadnezar itu mendekati pintu dari perapian. 撒德拉、米沙跟亚比尼哥至高神的仆人出来吧。 Sadra, Mesa, Abednego keluar hamba Tuhan. 当他们出来的时候， Waktu mereka keluar, 那些官员们就看到他们完全没有火烧的。 pejabat-pejabat itu semua mereka melihat mereka tidak terbakar. 连头发、衣裳也没有变色， Rambut, pakaiannya semua tidak berubah. 连味道、烧焦的味道都 Tidak 没有 ada。bau hangus itu. 那时候，尼布甲尼撒王就提高以色列的上帝，他说：“人人都要尊敬以色列的上帝。” Saat itu Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa semua orang harus menghormati Allah orang Israel. 我们看到他们的牺牲是不突然的。 Makanya pengorbanan mereka itu tidak sia-sia. 我们看到在新加坡有一个人， Di Singapura ada seorang pemuda 他刚刚从高中毕业， baru lulus SMA. 他刚刚信主，他决定在毕业过后，他就马上要受洗礼。 Dia sudah percaya Tuhan dan setelah dia sudah memutuskan setelah dia lulus dia akan dibaptis. 意料不到，他就拿到了一个奖学金。 Tetapi tidak terduga dia mendapatkan scholarship 这个奖学金是从香港大学给他的， dari Universitas dari Hong Kong. 每年是500美元，拿到了4年就是2000块美金。 Dia mendapatkan scholarship itu setiap tahun $500 US dan juga 4 tahun jadi 2000 US. 那时那一笔钱是很大的。 Itu jumlah uang yang cukup besar. 这一位青年人不是有钱人，所以这个是很大的数目。 Dia bukan orang kaya, dia adalah orang miskin, jadi uang itu cukup besar bagi dia. 但是有一个条件，就是他要信奉儒教。 Tetapi ada satu syarat untuk mendapatkan scholarship itu, dia harus mengikuti agama Confucius. 信奉了这个儒教，就是要放弃他基督教。 Yaitu melepaskan iman kepercayaan dia. 他心里很挣扎的很厉害，因为他不是很 Waktu 有 itu 钱。 dia bergumul sekali.
但是他决定要跟随主耶稣， Tetapi dia memutuskan mau mengikuti Tuhan Yesus. 放弃了他的这个尊贵的奖学金， Dia rela melepaskan scholarship yang harus dia peroleh. 到了那一天，他就站在讲台，接受了洗礼， Dan dia berdiri di atas mimbar, 接受了洗礼。 di depan mimbar, dan dia akhirnya menerima pembaptisan. 他在会众面前承认他要跟随主耶稣， Di hadapan jemaat Tuhan, dia mengatakan dia akan ikut Yesus Kristus. 那时候他信奉儒教的朋友看到他这么坚定的信心， Nah, orang Kristen yang lain melihat, orang temannya yang orang Buddha orang Konfusius yang melihat dia begitu kuat, begitu bertekad. 他就想这个信仰一定值得信的。 Mereka pikir iman kepercayaan ini adalah iman kepercayaan yang sejati. 结果不久，真的他的朋友也是信了主耶稣。 Tidak lama kemudian teman-temannya itu semua pada percaya Tuhan Yesus. 所以我们看到3点，我们看到为什么撒德拉、弥撒跟亚比尼哥那么坚定、壮胆的侍奉主耶稣。 Mengapa kita melihat Sadra, Mesa, Abednego begitu teguh, kuat untuk ikut Tuhan? 第一，因为他们决定不玷污自己； Karena mereka tidak akan menajiskan dirinya sendiri. 第二，他们不愿意别人践踏他们所侍奉的神。 Kedua, mereka tidak mengizinkan orang lain menghina Tuhan yang mereka layani. 第三，他们愿意牺牲自己侍奉主。 Yang ketiga, mereka rela untuk mengorbankan diri. 为什么从它里面有这个心智很壮胆的侍奉主呢？ Di dalamnya ada satu tekad yang begitu kuat. 因为在诗篇119篇第9节跟11节这么说。 Karena di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, 少年人怎样洁净他们的行为呢？ bagaimana orang muda itu menyucikan diri. 我将你的话放在我的心 Aku 里， menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, 免得我得罪了你。 agar saya tidak akan berdosa kepadamu. 愿神帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们进入祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的救主耶稣，我们感谢你， Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Dikau, 因为你给我们不是一个胆怯的心， karena Tuhan memberi kami bukan satu roh yang ketakutan, 乃是壮胆、仁爱、谨守的心。 tetapi roh yang mendatangkan kekuatan dan kasih dan juga ketertiban. 让我们效法撒德拉、米沙跟亚比尼哥有一个 Biar kami belajar seperti Sadra, Mesa, Abednego, 壮胆的侍奉主。 dengan berani melayani Tuhan. 我们这样如此祷告， Demikian kami berdoa 是奉靠主耶稣基督的名， dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati dan boleh mengingatkan kita untuk berani yang benar, berani menghadapi segala hal dalam hidup kita, berani tetap bersyukur kepada Tuhan, berani memberitakan perbuatannya yang ajaib, berani menyatakan iman kita, berani karena Tuhan yang hebat dan perkasa yang menyertai hidup kita. Tak usah takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu di hidupku. 让我们站起来领受祝福。 Mari kita sama-sama berdiri dan menerima berkat. 愿上帝的慈爱、 Kiranya kasih Allah Bapa, 主耶稣的恩惠、 kasih karunia Yesus Kristus, 圣灵的感动， persekutuan Roh Kudus 常与我们同在， menyertai kami sekalian 从今直到永远。 sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin. 请坐。上会 Silakan 神 duduk. 赐福我们。Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's star.